Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pelajar-pelajar sekalian. Okey, kita sambung lagi kita punya topik reka bentuk sistem fertigasi. So, topik dia adalah C, kelebihan sistem fertigasi, kemudian D, kaedah penanaman fertigasi di Malaysia, dan D, perbandingan sistem fertigasi dengan sistem konvensional. Okey, objektif pengajaran pada hari ini ialah yang pertama, pelajar akan dapat mengetahui 8 kebaikan sistem fertigasi. Yang kedua, pelajar akan dapat mengetahui 2 kaedah penanaman secara fertigasi. Dan yang ketiga, pelajar akan dapat mengetahui perbandingan di antara sistem fertigasi dan sistem konvensional. Okey, kita masuk kelebihan sistem fertigasi. Okey, yang pertama. Yang pertama ialah penggunaan baja adalah secara cekap iaitu sebanyak 85%. 85%. So baja fertigasi ni dicampur dalam satu bekas dengan air dan dibancuh iaitu A dan B tersebut. Kemudian bancuhan ni dia dapat diserap akar sebanyak 85% berbanding dengan sistem yang biasa iaitu kaedah tabur iaitu hanya kadar dia adalah sebanyak 30% sahaja. Yang kedua, penggunaan air dia adalah lebih efisien iaitu air dapat terus diserap oleh akar tanaman. Yang ketiga, pemejaan dapat dilakukan secara serentak di mana nutrien dapat dibekalkan secara terkawal. Begitu juga dari segi jumlah dan keperluan baja untuk tanaman sesuai mengikut peringkat umurnya. Dan yang keempat. Menghindar masalah penyakit pada tumbuhan iaitu apabila kita buat penggunaan media tanaman dan persekitaran yang bersih dapat menghindar penyakit-penyakit yang sering berlaku pada tanaman. Ini adalah gambar contoh di mana penyakit-penyakit yang sering berlaku pada tanaman, pada sayuran. Yang kelima, dapat mengatasi masalah tanah tidak subur, iaitu perumah kepada penyakit dan perosak tanaman. Pada gambar rajah, cikgu tunjuk bagaimana satu tanaman yang tidak subur. Kenapa? Sebab tanah tersebut sendiri tidak mempunyai nutrien dan besar kemungkinan dia adalah perumah, iaitu dia punca kepada penyakit dan juga perosak tanaman. Itu sebab pokok tu jadi tidak subur. Dan yang keenam, masalah merumpai sangat rendah. Apa itu merumpai? Merumpai itu adalah mencabut rumput, mencabut tumbuhan-tumbuhan yang bukan yang kita tanam. Yang tu merumpai. So masalah merumpai sangat rendah. Kenapa? Sebab bila kita punya media kita adalah selain daripada tanah, so rumput dia suka nak tumbuh, nak hidup. Dan yang ketujuh, kos operasi seperti penggunaan air, kemudian penggunaan baja dan juga kos buruh ataupun tenaga buruh dapat dikurangkan. Kenapa? Sebab bila kita guna sistem fertigasi, air, baja dan juga kos buruh tu kita dapat kurangkan. Sebab kita tak perlu guna air yang banyak. Sekadar air yang memang ada, dia putar, dia cycle. Kemudian baja memang dah ada dah dalam air, dalam hutan. Dan buruh pun tak perlu banyak. Sebab kenapa? Sebab kita tak perlu merumpai, kita tak perlu meracun, kita tak perlu membaja. Sebab memang dah ada dah dalam nutrien yang ada dalam sistem fertigasi. Dan yang ke-8, peningkatan hasil tanaman. Tanaman dapat dihasilkan dalam jumlah yang banyak, dalam keadaan yang seragam, dan tidak berpenyakit. So, bermaksud dekat situ kita dapat keuntungan yang lebih, di mana kita dapat hasilkan jumlah yang banyak. Dan D, kaedah penanaman fertigasi di Malaysia.
Okey, kita ada dua, iaitu yang pertama, kaedah struktur perlindungan hujan. Okey, ni gambar aja kaedah struktur perlindungan hujan di mana dia ada bumbung. Tanaman duduk bawah bumbung. Dan yang kedua, kaedah tanpa struktur perlindungan hujan. Okey, di mana tanaman ditanam tanpa menggunakan bumbung. Okey, beza antara SPH dan tanpa perlindungan hujan, tanpa SPH. Okey, kaedah penanaman fertigasi di Malaysia ni iaitu kaedah SPH. Okey, apa beza dia? Penggunaan bumbung dapat melindungi tumbuhan daripada hujan lebat dan panas matahari. Dan kebaikan SPH ialah dia akan dapat elakkan tanaman daripada cepat layu. Kenapa dia elakkan tanaman daripada cepat layu? Sebab dia duduk bawah bumbung. Okey, yang kedua dapat mengurangkan serangan penyakit daripada kulat. Dan yang ketiga dapat mengurangkan penggunaan racun perosak. Yang ni cikgu dah terangkan pada slide yang sebelum ni. Okey, dan kaedah tanpa SPH. Okey, yang pertama, tumbuhan terdedah dengan hujan dan panas matahari. Dan semasa musim hujan, air hujan akan bercampur dengan larutan baja. Di mana bila dia bercampur, kandungan baja dalam larutan akan menjadi cair. Okey, jadual ni pula adalah merupakan perbandingan sistem fertigasi dengan sistem konvensional. Okey, kita tengok satu-satu dulu. Okey, jenis tanaman. So, dalam sistem fertigasi, tanaman dia adalah jenis sayur dan juga buah. Tapi dalam sistem konvensional, semua jenis tanaman. Sistem konvensional tu apa? Okey, sistem konvensional ni adalah di mana tumbuh-tumbuhan ditanam dengan menggunakan tanah. Tanah. Okey, sistem fertigasi kita guna kokopit dan juga ataupun sekam padi ataupun peat moss. Okey, tu beza dia. Fertigasi dengan sistem konvensional. Okey, yang kedua, struktur perlindungan hujan. Okey, sistem fertigasi pilihan. So, kita ada dua, iaitu sistem SPH dan tanpa SPH. Dan sistem konvensional tidak perlu. Kemudian jaring kalis serangga. So yang ni juga adalah pilihan. So nak letak pun boleh, tak letak pun boleh. Tapi dalam sistem konvensional tidak perlu. Okay, sistem pengairan. So kita fertigasi, kita guna titis dan baja. Titis dan baja tu yang mana kita banyak guna yang sistem yang aggregate tu. Kita dah belajar sistem hidroponik kan, yang aggregate titis dan baja. Tapi kalau sistem konvensional kita siram biasa pakai water sprinkler ataupun kita pakai pipe biasa saja. Kemudian perbandingan dari segi air. Air kalau sistem fertigasi kita guna air bersih, tapi kalau sistem konvensional kita guna pelbagai sumber air. Air bersih ni, okey, kalau dalam sistem fertigasi tu air pipe kebanyakannya kita guna air pipe sebab dia adalah lebih bersih dan kita yakin dengan kebersihan dia. Kemudian modal. Modal kalau sistem fertigasi dia adalah lebih tinggi. Kenapa dia tinggi? Sebab kita nak beli barang-barang, contohnya apa? Seperti bumbung tu, kemudian kita nak beli pipe, kita nak beli dia punya sekam padi ataupun kita punya baja. Kemudian sistem pengairan kita nak set up lagi. Itu adalah modal dia agak tinggi. Tapi kalau sistem konvensional dia adalah lebih rendah. Kemudian tapak tanah. Okey, dalam sistem fertigasi kita kena guna tanah yang rata. Kenapa rata? Sebab kita nak susun kita punya tanaman. Kemudian kalau kita tak rata, okey, dia akan menyukarkan pengaliran air dari pokok ke pokok. Tapi dalam sistem konvensional tak perlu rata. Sebab kenapa kita guna tenaga manusia nak siram? Betul tak? Kemudian elektrik. Elektrik mesti ada. Kenapa perlu ada? Sebab kita nak pump air. Kemudian kita nak guna timer. Timer tu untuk apa? Untuk kita nak titis-titiskan kita punya nutrien baja tu pada pokok setiap 1 saat, ataupun setiap 2 saat berapa titik-titik-titik dia tu. Okey, tapi kalau sistem konvensional tak perlu. Okey, pengetahuan teknikal. So sistem fertigasi sangat perlu pengetahuan sangat perlu dia punya pengetahuan teknikal. Kenapa? Nak pasang pipe, nak letak baja, lepas tu nak adun baja, penggunaan timer, semua tu. Okey, yang ni sangat perlu. Tapi kalau konvensional tidak. Tidak perlu.
Kemudian keadaan tanah. Keadaan tanah, kalau sistem fertigasi tidak penting. Kenapa tidak penting? Sebab kita tak guna tanah pun. Kemudian kalau sistem konvensional, kita perlukan tanah yang subur. Kos operasi sangat rendah. Okay, kenapa dia rendah? Sebab kos operasi itu adalah air. Kos air. Nah, tadi kita dah belajar dah. Kos air, kemudian kos apa lagi? Dan juga kos upah. Kos tenaga manusia. Kemudian, kalau sistem konvensional, dia adalah tinggi. Kenapa? Kita perlu air yang banyak. Kita perlukan tenaga manusia untuk menguruskan tanaman. Kemudian kita perlukan baja yang tinggi yang banyak. Okey. Dan risiko penyakit. Kalau sistem fertigasi dia adalah lebih rendah berbanding dengan sistem konvensional yang sangat tinggi. Sebab kenapa? Sebab menggunakan tanah. Sebab banyak penyakit yang berpunca daripada tanah. Boleh kena pada kita punya pokok. Okey, kemudian keseragaman pokok. Okey, kalau sistem fertigasi seragam. Okey, kalau sistem, kenapa dia kata seragam ni? Contoh kalau kamu beli buah dekat pasar, kebanyakan okay, kita tengok tomato je. Okay, tomato dia dalam saiz yang sama. So bila dia saiz yang sama tu maksudnya apa? Baja dia adalah pokok mendapat baja yang sama, yang sama, jumlah yang sama. Okey, tapi kalau dia tidak seragam tu maksud ada buah yang dapat baja yang lebih, ada dapat baja yang kurang. Tu maksud je seragam kan, tidak seragam dari segi saiz. Okey, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Okey, buatlah latihan yang cikgu bagi supaya kamu lebih faham dengan apa yang cikgu ajar, dengan apa yang kita belajar pada hari ini dan subtopik yang kita belajar pada hari ini. Okey, sekian saja. Sekian sahaja kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.